yang sedang berkhidmat di Hospital Mesra Bukit Padang lah. Saya juga menjaga pakar yang in charge yang menjaga unit CIEC, iaitu kita punya unit UTI lah, Child Intervention and Enrichment Center di Hospital Mesra Bukit Padang. So hari ini kami sangat bertuah ya, sebab kita jarang-jarang lah kita, I think first time kita mengadakan webinar ini ya, dan kita mempunyai penceramah yang sangat terkenal lah dan berpengalaman ya pada join kita pada hari ini, iaitu Madam Ruth Severani Arunasalam ya, yang dia juga merupakan pengasas dan COO untuk Root Training dan Development Academy ya, dan dia ada certified Personal Master Trainee for ISO yang 1724.2012 daripada USA dan IQM lah, dan juga dia masih trainer dalam autism. Dia mempunyai latar belakang sebagai seorang dalam law degree, dan beliau telah membuat research di Universiti Malaya dalam topik autism. Itulah ceritanya bagaimana dia minatnya terpupuk untuk buat dalam autism lah. Okey, dan saya rasa hari ini pula kita ada moderator kita, Mr. Jude Sevaraj Joseph ya. Dia pula orang international speaker dan juga certified corporate trainer dengan entrepreneur lah ya. Dan saya rasa boleh menceritakan sedikit sebanyak lah ya pasal Madam Ruth dengan dirinya sendirilah. Alright, so okay, so hari ini webinar kita ialah bertajuk Mari Kami Bantu Anda untuk Memahami Autism dengan Lebih Baik. So yang seperti yang kita telah sedia maklum, semua yang telah register hari ini berpeluang untuk mengemukakan soalan-soalan yang yang ingin ditahu dan harap dijawab pada hari ini. Alright, so okay, so saya rasa ini maklumat kita punya peserta pada hari ini. Ini bukan, ini yang bukan nanti. Hari ini sepatutnya 161 peserta. Alright. So saya rasa saya bagi Mr. Jude untuk ambil ahli sebagai moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Raina. Okey, selamat pagi semua. Nama saya Jude Joseph daripada Root Training and Development Academy. Alright, seperti yang Dr. Raina telah membuat introduction tadi berkenaan dengan apa yang Madam Ruth lakukan dan sedikit sebanyak tentang latar belakang Madam Ruth dalam bidang autism ini. Cuma saya nak tambah sikit sebab Madam Ruth memang dah banyak membuat pengajian serta kajian dalam bidang autism ni. Dah bertahun-tahun, berdekad-dekad dah. Okey. Tujuan dia untuk melakukan program pada hari ini juga sebab bukan sahaja sebab bulan April adalah bulan autism, tetapi untuk sebagai reach out program kepada siapa-siapa, parents, caregivers, siapa-siapa yang memerlukan bantuan untuk memahami autism secara lebih mendalam, sebab kita semua tahu kalau kita tidak faham tentang autism, tak mungkin kita dapat menolong siapa-siapa, termasuk anak kita sendiri. Okey, so saya menjemput para hadirin hari ini
Okay, supaya mendengar apa yang Madam Ruth akan berkongsi hari ini. Dan sekiranya ada sebarang soalan, kita tunggu sampai pengakhiran sesi ini sebelum ada sebarang soalan tambahan. Okey. Jadi saya akan menjemput Madam Ruth untuk memulakan sesi ini ya. Alright, terima kasih. Selamat pagi semua para hadirin. Terima kasih Dr. Raina dan juga Mr. Ju. Okey, sebelum saya mula, yang paling penting sekali hari ini ialah saya akan beri dengan dalam tentang autism. Okey, sebelum saya mula, boleh tolong switch off mic sesiapa yang terbuka saya suara dan hujah-hujah saya dapat dikemukakan dengan clear, dengan clear. So can you there's no interruptions. Just switch off mic saja. Kamera boleh on, muka boleh tengok, tapi just tolong switch off mic. Okay, thank you very much. Thank you. Alright. Apakah itu autism? Kalau kita lihat autism, alright, mula-mula sekali kerana ada banyak hujah-hujah dan banyak data, saya akan beri pemahaman dari segi untuk kita sebagai ibu bapa, sebagai caregiver dan juga sebagai doktor untuk memahami daripada sejarah autism apakah kekeliruan yang sedang dialami. Sebenarnya kalau kita tengok autism, dia muncul tahun 1798 dan seterusnya telah melalui beberapa interpretasi. Maknanya, nombor satu, mereka fikir ibu bapa yang menjadi punca autism. Dan seterusnya, mereka menggunakan perkataan-perkataan seperti skizofrenia. Apa maksudnya skizofrenia? Maknanya mereka dengar suara tetapi tiba-tiba ada beberapa pakar yang turut kerana kesuntukan masa saya akan memberi rumusan. Beberapa pakar seperti nombor satu, macam saya ada nama Ruth dan kita ada Ju. Kita nak fikir atau bayangkan autism melalui nama dua orang yang telah muncul atau wujud pemahaman autism. Nombor satu, kita ada Kenner. So saya nak bayangkan satu payung Dr. Leo Kenner dan seterusnya satu lagi payung Hans Asperger. Kedua-dua rumusan atau kedua-dua pendapat mereka yang telah masuk dalam satu buku yang dinamakan DSM-5 yang dirujuk oleh pakar psikologi, alright, pakar psikologi yang juga pakar psikologi ini akan merujuk untuk membuat apa yang kita panggil diagnosis. Mari kita bayangkan Kenner. Kenner adalah mereka yang biasanya, alright, non-verbal, echolalia dan berputar terus, walking around in circles, no language.
Dan seterusnya dalam tahun 1944, Hans Asperger, dia telah ungkit bila dia lihat kanak-kanak dari kacamata lain. Mereka verbal, tetapi bila kita kata verbal, apakah yang sama di antara mereka yang low functioning dengan katalah high functioning? Nah, sebelum saya menerajui pemahaman tentang kedua-dua ini, marilah kita lihat bagaimana perkataan autism muncul. Autism berasal dari perkataan autos yang bermaknanya self as opposed to the real world. Apakah maksudnya? Maknanya kanak-kanak ini hidup dalam dunia mereka sendiri. Now, sekarang setelah kita merujuk kepada pembaharuan dan kita merujuk kepada DSM-5, kita melihat autism sekarang, Asperger dan juga Kenner masuk dalam satu perkataan, Autism Spectrum Disorder. Kalau kita tengok pakar-pakar di UK, Cambridge University, mereka memberikan perkataan disorder pun tak betul. Kerana di Amerika kalau kita ada disorder, baru kita boleh dapat insurance. Now, bila kita pergi melihat pakar psikologi, bagaimanakah diagnosis dibuat? Mereka akan sekarang mengkategoriskan atau memasukkan kanak-kanak mengikut level 1, level 2 dan level 3. Dan apakah maksud level 1, level 2, level 3? Biasanya level 1 high functioning, level 2 Asperger's, dan level 3 low functioning. Now, para hadirin sekalian, sekarang soalan emas atau we say in English the $1 million question. What is the cause of autism? Kalau kita nak lihat punca autism, ada macam-macam teori. Madam Ruth akan memberi seberapa banyak yang boleh, tetapi saya akan meniktiberatkan. Kalau kita mengetahui puncanya adalah untuk kita sebagai ibu bapa, caregiver, masuk ke dunia kanak-kanak secara berperingkat. Okay? Dalam bahasa Inggeris kita kata hold your horses. Kita akan sampai ke tahap tersebut. Now, dari segi punca, genetik, satu kajian telah dibuat. Bukan 100% genetik. Kalau 100% genetik, maknanya bila mereka buat kajian, studi yang keluar mesti 100% genetik. Tapi rumusan tersebut tidak dicapai. So, apakah puncanya? Nombor satu, when we say 50 or 50% genetik, kita sedang fikir tentang 200, 300 over genes. Seterusnya, kita masuk ke dalam vaksin. Adakah vaksin yang menjadi punca autism? 100% no. Please listen to me. Tidak. Kerana dalam kajian tersebut, pakar yang mengungkitkan bahawa vaksin yang membawa autism telah dibuang dan di-remove from the medical practice. Dalam kajian tersebut, temesal yang masuk dalam vaksin, mereka uji dan telah melihat vaksin tidak kena mengena dengan autism. So, kalau kita kata genes, kita kena fikir tentang kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4 dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi kajian yang Madam Ruth akan membentangkan. Satu yang dipanggil de novo mutation. Itu bermaksud
walaupun kita tidak mempunyai gene yang berkaitan, tapi kemungkinan lifestyle kita yang mungkin membawa kepada autism. So kalau de novo mutation, genes yang tersebut mungkin akan membawa kepada keadaan tersebut. Now, ia tidak akhir di sana. Ada comma. Environmental. Kalau kita kata environmental, kita sedang cakap tentang pollution. Kita kena rujuk kepada BPA. Kita kena cakap tentang even simple things. Toxins yang kita spray. All the different things that we spray. Now, para hadirin sekalian, ada juga satu lagi kajian. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang menyinggung, tapi this is as a researcher. Mereka yang pakar dalam sebagai doktor dan engineer, chances of them, peluang mereka dapat kanak-kanak tersebut mengikut studi juga adalah dalam tahap yang tinggi. Nah, yang paling penting sekali yang saya akan meniktiberatkan dalam ceramah tersebut hari ini ialah puncanya adalah untuk menunjukkan kita bahawa kita memainkan peranan penting dalam autism. Kerana apa yang kanak-kanak emas ini mengalami, dalam bahasa Inggeris kita kata beyond their control. Soalan tersebut tentang prenatal 34 weeks, adakah ia faktor penyebab autism? Nah, para hadirin sekalian, bila kita lihat punca, pakar-pakar tersebut juga mengalami beberapa pembaharuan. Bila saya kata pembaharuan, I will give you the picture. Autism mula dengan interpretasi neurodevelopmental disorder. Itu mereka telah buka neurophysiological disorder. Lepas itu mereka telah tukar perkataan disorder di Cambridge University kepada disorder kepada condition. So kalau kita lihat punca, ada beberapa sebab dan sebabnya bukan satu. Sebab itu kalau kita tengok autism, dia kata spektrum. Sebenarnya kita semua ada ciri-ciri autism. So kita kena faham, bila kita lihat punca, it is not one reason. Sekarang saya akan bawa ke dalam minda, into the brain of autism. Nah, ada satu studi, kalau kita kata, sekarang kita sedang dengar ujar daripada Madam Ruth. Apakah bahagian otak yang sedang diactivate sekarang? So, kita ada dalam bahasa Inggeris, kita kata prefrontal cortex, di amygdala, emosi kita, dan hippocampus, di mana memori kita setelah mendengar ujar-ujar saya diaktifkan. Kita ambil pemahaman ini dan masuk ke dalam dunia autism. Low functioning children, no language, echolalia. Mengapa mereka tidak mempunyai language? So ada satu bahagian otak yang kita panggil Broca dan Wernicke. Ini tengah mesyuarat. Mereka menggunakan, biasanya dalam English, kita menggunakan perkataan non-verbal. There is no language. Kalau they don't have language, soalan yang paling penting, bagaimana kita nak masuk ke dunia anak tersebut kalau bahagian-bahagian otak, ada banyak
So ada kesuntukan masa, Madam. Okay, I open it. Supaya kita dapat faham apa yang perlu kita buat. Yang saya mau paling penting, autism, low functioning, high functioning. What is the autism? Sekarang you have level 1, level 2, level 3. 100 tahun sebelum ini you have Kenner, Asperger. Madam Root suka rujuk kepada Kenner kerana melalui menggunakan nama lama kita boleh dapat gambaran jelas. Tetapi memang pakar-pakar kalau kita ikut, dia ikut DSM-5. Now, kalau mengapakah ia penting untuk kita faham jenis-jenis autism. Nah, bila dikata borderline, dia gunakan mild autism. Walaupun kita ada perkataan mild autism, please remember, apakah persamaan kalau kita ambil dua bola dan tengah-tengah, apakah persamaan dengan low functioning? Apakah persamaan dengan high functioning? Dalam bahasa Inggeris, it is social communication. So, number 1, payung pertama, non-verbal, echolalia, no eye contact, etc. Bila kita tengok payung yang kedua, Asperger, dia boleh cakap. Tapi soalannya, bila dia cakap, Madam beri role play sekarang. Okay, the food goes down, your esophagus goes into the first part of your stomach, and then dia terus, excuse me, kita akan melihat gelagat mereka, mereka passionate tentang topik-topik mereka dan mereka akan terus menceburkan diri dalam topik itu dengan passion. Tapi soalannya dalam bahasa Inggeris, adakah mereka cakap kepada kita atau mereka just masuk ke dalam dunia mereka? So, when you take low functioning, high functioning, mereka ada persamaan social skills, social communication, social interaction, dan repetitive behavior. So, contohnya, Madam beri contoh, very easy. Social communication, simple thing. Pergi ke sekolah. Katalah kita masuk low functioning. Dia non-verbal, dia tidak boleh just even say, Mom, hungry. Mom, I want to sleep. Mom, tired. So sebagai ibu bapa yang tidak memahami bahawa kekurangan anak tersebut adalah kerana brain, cognitive neurodevelopmental disorder. Maknanya the brain, the neurons, pruning. Si pakar-pakar tengok pruning. Pruning ialah katalah mencantas, macam trimming. So neurons dalam otak biasanya neurons kita yang non-autism akan melalui pruning. Tetapi pakar-pakar telah melihat untuk kanak-kanak autism, mereka tidak mengalami pruning. Maknanya neurons mereka banyak. So they said that its circumference is big. Tapi soalannya, apakah kaitannya? Pakar-pakar belum lagi dapat mengenal pasti. So mereka menjalankan beberapa test. So mereka telah mengenal pasti mungkin GABA. Alright, the GABA transmitter. Mengapakah pengetahuan ini penting? Supaya bila kita masuk ke dunia mereka, kita kena lihat diri sendiri sebagai ibu. Bagaimana saya dapat menolong anak-anak tersebut. Can I go on to the next slide if you're showing, please? Atau saya terus. Okay, katalah kita lihat bagi saya, yes, diagnosis yang lebih terperinci, mereka ada MCHAD, they have EDOS, they have social communication questionnaire, ada beberapa
questionnaire yang psychologist, psychiatrist ada. Tetapi yang paling penting sekali, siapakah yang boleh memberi sejarah dalam tentang anak-anak mereka? Ibu bapa. Saya akan beri contoh. Bila anak itu berumur 3 tahun, biasanya soalan yang saya dapat, Madam, when is the best age that we can know if our child is autistic? Nah, pakar-pakar sendiri di England, di Amerika, mereka mempunyai teknologi di mana kalau ada bayi dan kita menyanyi lagu The Wheels of the Bus Go Round and Round, kita lihat, mereka lihat from the eye gaze, mereka dapat mengatakan atau ramalkan kemungkinan kanak-kanak tersebut akan mengalami autism. Tetapi para hadirin sekalian, saya sekali lagi ingin meniktiberatkan. Autism manifest, that means bagaimana kita dapat melihat dan mengetahui bahawa seseorang itu ada autism melalui behavior. Okey, saya beri contoh. Ada satu cerita di tadika. So, ibu bapa ini pergi dan bila ibu bapa pergi ambil anak tersebut, guru tadika itu kata, I think your child is autistic. So, soalan nombor 5, bagaimana mengetahui simptom autism? Alright. So, apa berlaku? Ibu bapa itu menjadi marah. Dia kata, you are not a doctor. How can you say my child is autistic? Then dia keluarkan telefon, dia tunjuk, see how beautiful my daughter is. Berapa cantik anak saya. So, cikgu sekolah itu tidak mahu apa-apa masalah, dia diam sahaja. Tetapi, mujurlah, 1 minggu selepas itu, ibu bapa itu datang dan tanya satu soalan sahaja. Menunjukkan satu soalan sahaja. Tell me now what to do. Para hadirin sekalian, mengapa? Sekarang kita dapat pemahaman autism yang lebih jelas, which is autism manifest in the form of behavior. Maknanya melalui tingkah laku kita dapat mengetahui sama ada kanak-kanak tersebut itu adalah dalam lingkungan autism. Tetapi yang paling penting sekali, kita perlu pakar. That means we need the psychologist, we need the pediatrician, we need the psychiatrist. Kita perlu kerana mereka ada macam-macam questionnaire. Negara kita, we have a few, tetapi yang paling penting sekali, kalau kita buat diagnosis dan behavior, alright, behavior harus diutamakan. Kita mesti pastikan bahawa ramalan telah dibuat melalui beberapa tahun. Kalau we say, can we diagnose autism for a newborn? I am telling you, no. Because, nombor 1, kita belum lagi dapat kepakaran. So, what is the best age? 3 years old, 3 tahun. Why? You must ask me why. Okay. Biasanya kalau kita lihat developmental milestone, anak itu 3 tahun, ada satu lagi bahagian otak yang develop, which is called theory of mind, theory of central coherence, theory of executive functioning. Saya beri contoh. Anak itu akan ambil permainan, dipanggil joint attention atau pretend play, dan bila dia main dengan katalah doll atau permainan tersebut, kita panggil dia, dia tidak jawab, dia tidak respon. Kalau dia tidak respon, kita mula panik. So, is it the hearing? Then saya ada ibu bapa datang, Madam Ruth, I think there's a hearing. Dia pergi ke check up, it's not the hearing. Masa anak itu 3 tahun,
dan juga di negara-negara maju sampai 4 tahun barulah mereka dapat memberi diagnosis yang lebih dalam. Kerana kalau kita tengok autism, dia sangat-sangat rapat dengan global dalam buku Global Developmental Delay, Social Pragmatic. Sekarang ada banyak pembaruan. Tetapi autism kerana dia behavior, dia ada biasanya kalau salah satu lagi mata pelajaran yang saya mengajar, which is developmental psychology dalam diploma saya untuk empower parents, ialah developmental milestones. Maknanya apakah yang kita boleh dapat? 0 to 5, 3 to 6. So katalah like eye movement, 6 million eye movements harus dicapai bila kanak-kanak tersebut lebih kurang 3 tahun. Now, satu lagi, semua orang banyak memberi like mixed opinion, no eye gaze. Sebenarnya pakar psikologi, pakar-pakar perubatan memberitahu anak tersebut they look, dalam bahasa Inggeris they glance, tapi mereka bukan macam kita. Kita fix eye gaze. So mungkin dia lihat lips, mungkin dia lihat forehead, mungkin dia lihat sekejap. Mengapa? So ini again beyond dia control, occipital lobe, apa yang berkaitan dengan prefrontal cortex dan sebagainya. Semua dikongkong oleh the brain. Apa yang kita perlu faham? The child does not know. Kalau the child does not know, boleh tak saya masuk ke dunia anak tersebut and perform surgery? No. So siapakah yang boleh membantu anak emas tersebut? This is the question that we must know. Now, sebelum kita dapat jawab soalan tersebut, saya ingin juga berbincang sedikit tentang gut atau stomach and food and autism. Now, kalau kita kata food, apakah kaitannya dengan food? Biasanya sangat-sangat susah, 90% susah untuk memberi mereka makanan yang berkhasiat. Kerana kanak-kanak tersebut mempunyai ciri-ciri mereka tentang cita rasa makanan mereka. Para hadirin sekalian, yang pendalaman atau pakar yang dalam ialah food bukan yang paling penting. I just give you the answer straight away. Kekurang atau remove MSG, monosodium glutamate. Kalau kita kata glutamate, apakah maksudnya glutamate? So yang paling penting, this is it. Banyak makanan kita yang kita makan ada banyak glutamate. Okay? So mereka encourage, menggalakkan kita makan makanan-makanan yang kita boleh tanam di kebun kita sendiri. Organic, kerana organic mahal, tapi kita ada kebun. So kita boleh galakkan mereka. Now, bila Madam kata galakkan, nanti bila saya masuk ke dalam intervensi, kerana sekarang ada 2 perkara yang saya telah buat dengan jelas. It is beyond their control. Number 1, cognitive neurodevelopmental disorder. The brain, so kita ada prefrontal cortex, amygdala yang emotion, hippocampus. Madam Ruth boleh beri lagi banyak. Tapi saya takut kerana kesuntukan masa. I can tell you about their GABA dan sebagainya. Tapi pengetahuan tersebut adalah penting, sangat-sangat penting. Bila saya menghadapi ibu bapa yang ingin marah, yang ingin kata, oh my child is stubborn, oh my child is like this, oh I think I send for therapy, everything is going to be okay. Para hadirin sekalian, kita sebagai ibu bapa kena berganding bahu dengan sesiapa yang terlibat dalam anak-anak tersebut, dalam kehidupan anak tersebut.
saya beri contoh. Alright. Sekarang soalan-soalan yang sangat bagus. Saya sangat suka soalan tersebut. Bagaimana, okay, I give you example. Bagaimana saya ingin masuk ke dunia mereka? Okay, let us look at us. Sekarang, semua para hadirin masuk, ada banyak sebab untuk dengar Madam Ruth. Okay, satu sebab kerana ada anak autism, mungkin satu lagi kerana e-certificate, satu lagi kerana pengetahuan dan sebagainya. Soalan saya ialah, apakah yang kita harus buat supaya nombor satu, anak-anak itu, nah dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Malaysia, saya cuba, akan ikut, number one, akan buat secara, this is the important point, secara rela hati, dan yang paling penting, remember. Kita balik apa yang saya cakap tentang the brain. Maknanya, prefrontal cortex atau satu lagi bahagian otak, kita panggil cingulate gyrus, where it's concentration on the attention span. Secara rela hati, dia lihat, dia mau. So, neuron, synapse, semua diterima secara rela hati. So, amygdala sangat gembira kerana anak tersebut mau. Sekarang, hippocampus akan meresap apa yang diajar. So, kalau kita ingin anak itu, dalam bahasa Inggeris kita kata pragmatize, maknanya dia praktikkan apa yang kita telah mengajar anak tersebut, kita kena pastikan bahawa apa yang diajar dibuat secara rela hati, diikuti, dan yang paling penting, that is where ibu bapa masuk, diulangi. Nah, soalan, apakah terapi yang sesuai? Itu semua berdasarkan kepada, kita balik kepada apa yang saya cakap tadi. Adakah anak tersebut dalam level 1, dalam level 2, dalam level 3? Oh, madam, I tak berapa faham. Okey, kita kembali balik ke awal-awal 100 tahun sebelum itu. Adakah anak itu dalam Kenner, low functioning, atau Asperger, high functioning? Kita beri contoh, dua-dua contoh anak yang saya sebagai volunteer pensyarah telah mengalami selama 13 tahun yang telah membawa saya kepada Executive Diploma in Autism, yang di mana saya tahu kalau ibu bapa faham anak mereka, mereka boleh berganding bahu dengan terapi atau terapis dari mana-mana dunia dengan senang. Okey, sekarang saya beri contoh. Kita ada soal terapi yang paling lama, paling tua, yang paling kuno, yang paling awal ialah ABA therapy. Tetapi para hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita masuk ke dunia mereka, anak tersebut, berdasarkan 2 questions. Kekurangan mereka dan yang nombor 2, kekuatan mereka, kita gunakan kita develop terapi yang sesuai. Kita panggil dalam bahasa Inggeris hybrid. That means you develop a hybrid therapy supaya anak-anak itu boleh, now this is the question, function. Okay. Katalah saya seorang ibu yang tidak mampu terapi. Okay, saya terus beri contoh. Tetapi anak saya suka, saya tengok cara dia suka tengok satu
Dia suka tengok fan. Okey, katalah dia suka tengok fan. Saya beri contoh benar. Tiap-tiap pagi dia bangun, dia tengok fan. So, saya sebagai ibu, saya akan ambil rekod looking at the fan. Berapa lama? 5 minit. Saya gunakan critical thinking saya. Itu yang masalah paling besar. Semua pelajar-pelajar saya yang belajar dengan saya, tetapi jangan takut. Madam akan beri contoh. So, saya akan plan, saya akan rancang. Saya, katalah anak saya non-verbal. Now, kalau anak saya non-verbal, maknanya kita ada 3 perkataan. Food, saya sudah rancang dalam bahasa Inggeris. Kerana saya fikir, kalau saya gunakan bahasa Malaysia, lingkungan di rumah sahaja. Ayo, tak bolehlah. Tapi kalau saya gunakan bahasa Inggeris, dia keluar supermarket, dia boleh function. Dia keluar ke restoran, dia boleh function. Dia pergi ke sekolah, dia boleh function. So saya plan. Food, play, eat. So apa saya akan buat? Saya akan fikir untuk pastikan anak saya buat secara rela hati, saya akan ambil satu pinggan, di bawah pinggan itu saya akan letak macam kita kata placemat, fan. Fan yang sama yang dia lihat. Saya akan ambil gambar, tapi kalau saya tak mampu, saya gunakan critical thinking. Saya lukis fan. Saya letak pinggan tiap-tiap hari. So bila saya kata pinggan plate, so dia lihat plate, dia dengar perkataan plate masuk dalam prefrontal cortex going straight to the cingulate virus, attention pergi ke cerebrum, locked up in the hippocampus, plate. Tiap-tiap hari emak dia, plate. Dia lihat, seterusnya bila saya letak makanan, saya kata food. Food. Don't worry, say food. Dan bila dia makan, dia eat. Kita tengok attention span-nya untuk 5 minit semasa kata-kata dikeluarkan, kita berjaya kerana simple intervention. The paper yang ada fan yang dia suka. Ada yang suka leaves. Okay, now no functioning. Madam belum masuk high functioning lagi. So bila dia tengok itu, dia tengok food plate eat. So bila madam pergi ke NASOM, National Autistic Master, madam buat masters. When I did my masters there, alright? So kita ada ramai kanak. Ada yang repeating, ada yang buat macam-macam. Tiba-tiba saya keluarkan fan. Dia berhenti, dia tengok. Ada satu lagi toilet yang kecil, yang mainan, dia suka. Ada satu lagi kunci. Ada satu lagi key. So saya telah gunakan PACS. PACS itu Picture Exchange Communication System. So semasa anak itu lihat, kita harus faham, bila saya telah cerita tentang brain, bila dia lihat dan suka lihat, kita telah aktifkan brain anak tersebut. So tiap-tiap hari, bila emak dia kata food, play, eat, bapa dia kata, bapa dia datang, dia tak boleh kata, alright, dia tak boleh kata makanan. Dia tak boleh kata pinggan. Tak boleh tukar. Kita kena same word. Para hadirin sekalian. Food, plate, eat. Then kita keluar, pergi ke sekolah. Kita jangan cakap, what do I do? Kita beri sebagai ibu, my son at home. Inilah senarai perkataan yang telah digunakan. Food, plate, eat, sleep. So maknanya cikgu itu juga akan praktikkan. Saya buat 5 modul, sebenarnya saya cuba buat rumusan. Apa yang saya ajar ialah, katalah saya seorang ibu dalam social psychology, salah satu modul di akademi saya, yang mengutamakan pelajaran. Maknanya saya authoritarian, real life example. Dan saya fikir kalau pelajaran sangat penting, kalau saya masuk ke sekolah, anak saya tidak tahu cakap I am tired, I am sleepy, I am hungry.
Tapi kita paksa dia tulis tersebut, kita tak boleh maju dengan anak tersebut. So apakah yang kita harus buat? Itulah cabaran benar. Kita kena gunakan perkataan yang sama, very important. Kita gunakan perkataan yang sama, very important. Seterusnya, pastikan kehidupannya dapat dipredict. Maknanya ramalan yang tetap. So, kalau predictable, anak itu lama kelamahan ada satu bahagian otak yang panggil Broca dan Wernicke yang language. Tiba-tiba satu hari dia akan cakap, dia food. Dan kita boleh pergi jumpa speech therapist. Tolong ajar dia food. So maknanya anak itu dapat membuat tersebut. Now, saya tengok ada satu soalan yang tanya bagaimana kita dapat stop flapping hands. Now, kita harus faham satu yang sangat penting. Kita panggil dalam Inggeris distraction. Kalau kita kata distraction, maknanya kalau katalah, kita ambil diri sendiri kita. Katalah saya sedang menulis. Tiba-tiba ada bunyi siren di luar. So saya berhenti, saya keluar, saya tengok. Maknanya itu panggil distraction. Kita ambil prinsip itu. So kalau kita ambil prinsip tersebut, kalau anak itu flapping hand, please remember, itu cara anak itu relax. Please understand this. Okay, this is called, ada yang flapping hand, ada yang sampai dewasa, bila dia cakap saya ada murid, dia terus up and down. Now, only one way. Number one, you cannot pull, you cannot beat, you cannot marah. Tapi kita gunakan prinsip yang sama, kemungkinan. It's always trial and error. Kita gunakan kemungkinan, kita distract attention anak tersebut. How? Kita ambil, kita mesti pastikan anak tersebut bila dia bangun, dia ada jadual waktu. Number one. So kita ambil yang apa dia suka. Kalau dia suka doll, kalau dia suka komputer. Dalam psikologi B.F. Skinner, satu lagi mata pelajaran yang saya mengajar dalam diploma, kita gunakan distraction. So bila dia buat, kita serta-merta beri dia. So he will hold it. He will hold it. So he will distract. So lama kelamahan, kalau dia keluar, kita ada timetable anak kita sendiri. Trigger. Sensory. Yang satu lagi sensory. Apakah trigger? Kita tak boleh rush. You see, kita soal medicine, ubat-ubat, kita ada pakar. Alright? Kita ada banyak pakar. So kalau kita masuk beri ubat, kita kena pastikan kita tengok pakar psikiatris macam Dr. Rainer, kita tengok pakar-pakar yang telah di-train. Kita ada risperidone, kita ada Aripols. Madam boleh beri banyak ubat. Tetapi soal ubat is like almost the last step. Kita sebagai ibu boleh control sensory. You know how? Kita mengenal pasti, we identify, kita panggil dalam bahasa Inggeris trigger. Trigger. Apakah trigger yang sedang membuat anak itu? Tiap-tiap hari, okey, saya beri contoh. Saya bawa supermarket, dia okey. Tiba-tiba satu hari saya bawa supermarket, saya tengok dia ada meltdown. So kita kena observe. Bila saya masuk supermarket, saya tengok, okey, ini light dah tukar. Sama workers. Trolley di tempat yang sama. Bau, everything same. Then, hari yang dia ada meltdown, kalau kita sudah ambil nota, kita tengok, hari ini dia tukar wall color dia tiap-tiap hari blue color, tapi sekarang red color. So anak tersebut tiba-tiba jadi meltdown. Dia tidak boleh beritahu kita the wall color disturbs his sensory processing. Kalau kita nak cakap sensory processing, that means we are talking about
the GABA, the glutamate. Madam Ruth boleh beri semua. Mereka telah mengenal pasti satu molekul yang sama in the brain, which is your GABA. Tetapi adik-adik atau para hadirin sekalian, pengetahuan tersebut menunjukkan kita kena ambil data sendiri. Apakah yang menjadi trigger? Supaya bila kita berganding bahu dengan terapi, kita boleh, alright, buat apa yang perlu. So like to ask what parents can do, what can therapists can do. Okay, so kalau anak kita biasanya di Malaysia, okay, saya beri nisbah. In Malaysia, dia kata 1:600 have autism. Tetapi ini data yang tak berapa betul kerana ramai parents in denial. Terutama sekali kalau mereka pakar doktor, engineer dan sebagainya. Number 2, kalau anak-anak itu ada autism, alright, ada satu lagi mereka ada yang kita panggil comorbid disorders. Maknanya dia ada autism, dia ada ADD, mungkin dia ada ADHD, tapi ADHD sekarang selepas tahun 1994 boleh sama. It's actually ADHD, alright? So kadang-kadang they have sleeping disorders and then they have obsessive compulsive disorder, semua OCD. Now, sama ada kalau ADD itu cerita lain. Kalau ADD ada cara lain. Madam Ruth boleh ajar cara nak masuk ke dunia mereka. Kalau bukan autism tetapi hanya ADD, ada cara. Tapi kalau ADHD and autism, kita kena terapi aktivitinya, kita kena turunkan hyperactivity-nya dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu tinggi, kita cuba. Tapi kalau kita mampu kecil, kita gunakan cita rasa anak tersebut dan masuk ke dunia mereka. Bila saya pergi ke NASUM dan berganding bahu dengan semua anak-anak yang mempunyai lain, saya menggunakan alat-alat yang kecil, tools yang kecil supaya anak itu dapat belajar dan mengurangkan sifat autism. Saya ingin juga address Asperger. Mereka yang high functioning atau yang boleh cakap, social skills-nya bahaya. Saya beri contoh. Dia pergi sekolah, alright? Kawan dia tengok, bila dia cakap macam ini. Okay. Katalah dia sangat pandai dalam matematik. So, saya telah mengajar banyak mata pelajaran, so saya akan cuba. So, dia kata, oh, X plus X is 2X, X times Y is XY. Now, do you know why it is? Dan dia terus. So, kawan-kawan dia tengok, this boy, dalam bahasa Inggeris, is a nerd. Mari kita bully dia. Dia Asperger. So, dia kata pada dia, go and take that boy's pencil. Maknanya dia social communication, right? Social interaction. So budak yang kita cakap dalam bahasa Inggeris innocent, dia pergi ambil pensel tersebut tanpa mengambil kebenaran kerana kawan-kawan dia kata it's okay, you can go. So dia pergi ambil pensel tersebut, tiba-tiba kawan tersebut yang dia ambil pensel marah, pukul dia dan dia jadi target of bullying. Target of bullying dia jadi apa akan berlaku? Dia akan develop anxiety. From anxiety, depression. Kerana kawan-kawan tak mahu kawan dengan dia. Walaupun dia pandai dalam maths, pandai dalam sains, boleh buat semua. Madam Ruth pernah lihat young adults. Alright? Tetapi lama kelamaan, dia pergi, okay? Dan dia pergi, dia jadi, okay? Terus, dia jadi depression, mungkin suicide. Nah, kalau perempuan dan kita cakap tentang haid, saya dapat satu soalan tentang haid. Paling penting sekali, para hadirin sekalian, kita kena ramalkan apa yang mungkin kanak-kanak tersebut akan menghadapi dalam setiap peringkat kehidupannya. Bukan tunggu anak tersebut dapat dan baru kita nak arrest. So setelah 13 tahun, 14 tahun lebih kurang dia menunjukkan tanda-tanda mendapat haid, kita mula mengajar melalui strength child tersebut, girl, haid, step 1, step 2, step 3. So kita petik dari PECS, Picture Exchange Communication System, kita tampal
High step 1, step 2, step 3. Then kita develop routine. Dia pergi, dia pun baca. So bila dia dapat, dia tengok step 1, I do this. Step 2, I wash this way. Step 3, I do that. So dia sudah sedia untuk cabaran tersebut. Biasanya bila saya beri ceramah, saya selalu kata, we as parents play God. Dalam maksudnya, kita kena ramalkan setiap cabaran yang mungkin anak tersebut masuk ke sekolah. Katalah dia nak masuk 6 tahun, dia nak masuk ke sekolah PPKI atau dia nak masuk ke PDK. Alright, macam Madam Ruth tengah mengajar semua guru-guru. Alright, guru-guru sekolah dari PPKI dan PDK cara untuk masuk ke dunia autism melalui Executive Diploma in Autism Spectrum Disorders. Kita kena prepare. When you go to school, lesson plan 1. Mungkin ada kawan ikut. Kalau dia non-verbal, cara lain. Kalau dia verbal, kalau kawan anda suruh ambil pensel, A, what must you do? B, what must you do? C. So kita sediakan anak tersebut supaya dalam hippocampus, kita kata brain is the limbic system where you remember. So dia fikir. So bila dia pergi ke sekolah, tiba-tiba kawan dia ambil pensel, dia fikir, mom said don't do this, mom said do that. So mom three. So dia ada option. Kebanyakan orang tidak membuat sebegitu. Kita tunggu cabaran tersebut and baru kita nak pergi membetulkan keadaannya. Now, tantrum melampau kerana dunia mereka tidak diterajui. Okay? That means you have not entered their world. Dia bangun, dia tak ada rutin, dia tak ada timetable. So bila dia bangun, dia kalau dia non-verbal, dia tak boleh kata warna dinding ini tak betul, bau chicken curry yang masak di neighbor menjadikannya tantrum, terlalu banyak barang or sound, tiba-tiba dia tidak tahu. So dia mula tutup telinga dia, dia mula hantuk kepala dia. So Madam Ruth cakap tadi distraction, dia kena ada rutin. So kita petik terapi dari PECS. Kita petik terapi daripada Sunrise. Kita petik principle, actually it's the principle, itu yang saya ajar. Principle daripada ABA. So kita buat rutin, reward. 10 minutes you do this, okay, I get you cycling. So maknanya anak itu buat bukan kerana 100% dia suka, kerana rutin dia, bila dia buat aktiviti tersebut, dia boleh main basikal. So dalam BF Skinner itu panggil reward. Kita memberi dia satu reward. Dan lama kelamaan kita akan tengok tantrumnya mula kurang. Ini berdasarkan bukan teori ya kelas. Saya 13 tahun, ramai sebelum saya mulakan diploma dan akademi saya banyak berinteraksi, banyak memberi dan banyak feedback. Semasa saya mensyarah juga, banyak-banyak feedback ibu yang telah mempraktikkan. Tolong jangan takut tentang kos yang tinggi. Berdasarkan kos kita boleh memenangi mereka. Nah, rawatan terbaru tingkah laku. When you say rawatan baru is medication, tapi doktor sendiri ada banyak kesan sampingan. It will not change the child. It may correct, it may help, but it is not going to change. Apa yang kita perlu tumpukan perhatian ialah this. Apakah kita boleh buat? Itulah rawatan. Apakah intervensi? Apakah jadual waktu? Apakah lesson plan? Bila saya pergi jumpa psychiatrist, apakah yang saya perlu buat? Bila saya jumpa terapis, bila saya jumpa speech therapist sendiri, jangan tunggu dia beri perkataan. Apakah saya boleh buat supaya anak saya number 1, functional. Then number 2, saya sebagai ibu, kalau saya authoritarian dan kalau saya permissive,
permissive itu perkataan bahasa Inggeris semua macam apapun boleh, saya tidak dapat membantu anak tersebut. Now, toilet training sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita gunakan text picture. Maknanya katalah kita ambil anak itu suka fan, kita ada gambar mungkin fan. Anak itu suka daun, kita ada gambar daun. Kita ambil prinsip daripada Laurie Frost dan Andrew Bondi dalam tahun 1940 yang telah membentuk PEC. So kita ambil that. Kalau dia suka bicycle, kita letak rupa bicycle card, kita letak step 1, step 2, step 3. Kalau anaknya non-verbal, gunakan satu language, please. Kita cakap dalam bahasa Inggeris, morpheme. Okay, tak apa, itu sangat technical. Satu perkataan saja. That means don't say, you must go to toilet. Do you know toilet? Dia tak boleh proses. Bila kita belajar tadi, break. Dia tak boleh proses. So processing is so difficult. So you say, step 1, toilet, trouser, remove, sit. Good boy. Good boy, good girl. Kita kena macam reinforce the behavior dengan positive. Positive. Good boy, good girl. Kita boleh ada simple. Kalau kita nak dia berhentikan, kita just boleh ambil X. No. Bila kita kata no, no. Maknanya dia, dalam bahasa Inggeris dia kata dia associate that with no. And kalau yes, okay. So lama-kelamaan dia akan. Apa cara yang kita gunakan? Kita bawa ke sekolah, kita beritahu cikgu. Cikgu pun terus praktikan tersebut. Then bila dia pergi, alright, dia juga pergi ke supermarket, dia boleh buat. Now, soal finger gripping. Ada satu soalan tentang finger. Itu adalah kepakaran occupational therapist. Di Malaysia, sebenarnya, Madam Ruth boleh beri statistik OT yang paling banyak. So OT dia akan beri very easy. Apa? Okay, saya beri contoh. Ada satu perempuan dia kata, Madam Ruth, my child don't want to hold the pencil. How many times I try? Dia OT, dia beritahu saya. So saya tanya satu soalan. Apa dia suka? Dia kata dia suka dinosaur. So saya masuk dalam akademi saya bawa dinosaur, saya letak dinosaur, tiba-tiba, okay, fixed gaze, cingulate gyrus of the brain activated. Attention. Dia tengok bila dia pegang pensel, tiba-tiba dia pegang, cikgu itu bantu dia pegang, kerana dia suka dinosaur tersebut, dia mula ikut draw outside the dinosaur. So, the OT got a shock. Dia terperanjat. Oh my God, he's holding the pencil. So, apa yang kita tahu ialah, you see, bila kita lihat advertisement, autism is not a disability, it is an ability. Kita gunakan perkataan tersebut. Adakah kita betul-betul faham maksudnya? Kita kena able sebelum kita boleh masuk ke dunia mereka. So tiba-tiba anak tersebut boleh pegang pensel dan selepas itu bila cikgu bawa apa-apa dia sedia. Tapi kalau kita tak faham brain, hippocampus, cerebellum, all the parts of the brain, the singular gyrus, the GABA, all yang connection, Madam Ruth belum beritahu cerebellum, kita akan paksa. Ada kemungkinan, bukan semua, saya minta maaf, kemungkinan kita akan paksa. So, soalan yang sangat muktamad. Boleh tak anak itu keluar dari autism? Yes. Nah, bila saya kata yes, keluar functional. So, kita kena, kadang-kadang, ibu bapa fikir keluar dari autism, mereka tumpukan kepada ini. Rocking. Para hadirin sekalian, tolong jangan tumpukan pada itu sahaja. Because I know young adults, alright, then young adults, okay, saya akan jawab soalan yang tengah tadi. Young adults, bila dia besar, alright, bila dia besar, kadang-kadang dia masih, because it is a relaxation for them. Now, ada satu soalan, kalau dia nak kencing, that means go for urine, okay, dia pergi, tapi dia nak buang air besar, or defecation, dia ada masalah. Now, sangat-sangat penting kita mula intervensi sebelum
melalui, katalah anak itu suka art, katalah anak itu suka lukis, katalah anak itu suka daun. Kita create, critical thinking is you. Kita create melalui step 1, step 2, step 3 untuk buang air kecil. Buang air besar, step 1, step 2, step 3. Nah, untuk menunjukkan anak itu perbezaannya atau kita panggil distinction, kita ambil satu paper dan kita tulis apa yang anak tersebut suka. Daripada apa yang dia suka, kita bentuk satu cara critical thinking supaya anak tersebut belajar bagaimana dia dapat membedakan. Ini semua terpulang kepada critical thinking of the parent. Itu adalah satu lagi modul yang saya ajar. So mereka yang tamat 5 modul tersebut, saya gunakan cara yang sangat-sangat simple. Bukan kalau you doctor, kalau you are just a fisherman, boleh faham. Kerana akhirnya bukan kerana I'm a university lecturer, bukan kerana kita nak ambil data macam we all learn. No. Bagaimana kita dapat menolong anak tersebut. Masa depan. Alright. Kalau kita tengok masa depan anak tersebut dalam genggam, dalam kongkongan, dalam tangan ibu, kita plan. Kalau anak itu suka komputer, kita mula galakkan dia behind the scenes. Because when I say behind the scenes, they can do computer calculation. Katalah dia suka figures, so mungkin belakang scenes, kalau bukan front, robotic engineering, dia boleh bentuk apa yang perlu. Semua berbeza-beza. Apa kepakaran kita mula tolong mereka. Now, soal government, kita ada PPKI, kita ada PDK, alright, and then of course NGO, kita ada NASOM. Tetapi adik-adik semua, malangnya semuanya terhad and they are limited. So apa yang saya boleh cadangkan berdasarkan apa yang kita belajar ialah kita mula bentuk banyak lesson plan. Itulah kepakaran saya untuk membantu ibu membentuk individualized intervention. So sometimes kalau anak itu bite his hand, ada satu soalan bite, kita kena tahu apakah puncanya. Saya beritahu sekarang. Anaknya ada satu trigger. Dia tidak tahu cakap, I'm unhappy, I don't like you, I don't know how to do this. So kita balik kepada distraction. So apa kita buat? Kita tengok bila dia bite. Apakah kemungkinan trigger? Berapa keseringannya? How frequently is he biting? So kita ambil data. So kita mula bentuk cara. Kadang-kadang kita boleh gulung dengan clock. So bila dia bite, kita sudah fikir critical thinking, dia tak suka rasanya, lama kelamahan dia berhenti. He will taper off. Mana prinsipal dia datang? Prinsipnya sangat penting. Yang paling penting apa yang kita buat untuk anak tersebut mesti ada reliability and validity. Kalau tidak ada reliability and validity, kita tak boleh membantu anak. So kita kena fahamkan itu sangat-sangat penting. So kita letak kain dan lama kelamaan kemungkinannya dia akan berhenti. So we follow, we take that as we go. Bagaimana? Ibu bapa, yes. Paling penting, beautiful ibu bapa. Yang kita kata dalam bahasa Inggeris, I salute you. Yang paling penting ialah ibu bapa kena fahamkan autism. Fahamkan anak mereka. Kalau boleh, saya boleh belajar dengan saya semua. Okay, I give it to you. 5 modul. Nah, setelah kerana berdasarkan 100 lebih mereka yang belajar, banyaknya ibu bapa datang sebelum ini menangis, tapi sekarang mereka boleh buat macam-macam. Alright? So, kita cakap pada diri kita, it's okay.
Ada satu latest study ya, tahun 2021. Mereka kata autism yang high functioning, patterns of thinking. Maknanya mereka ada banyak kebolehan. Macam Steve Jobs, Einstein, mereka social skills-nya tak ada, tapi mereka contribute to society. So kita mula membantu anak tersebut. Ada satu soalan yang tanya, anak saya non-verbal, how to make him verbal? Saya mengulangi, kalau non-verbal, tolong step 1, tulis apa yang anak itu suka. Step 2, mula ada timetable, routine for the child. That means dia bangun 9 to 9:10, dia buat itu, 9:10 to 9:15, beri dia ganjaran. Number 3, tadi saya kata food, play, eat. Kita cari apa yang dia suka, kita bentuk dengan apa yang kita ada. Kalau kita ada daun pisang pun kita boleh buat. Kita boleh gunakan kerana apa yang kita ada kita develop. So anak itu kita gunakan satu perkataan saja. Kalau food, food. Kalau sleep, sleep. Now, kalau mereka sleep disorder ada banyak sebab. Sleep disorder itu kerana semua is in the brain, the shooting of the neurons. Mereka masih lagi kaji shooting of the neurons and then their routine. So kita gunakan cara ini sebagai environment as intervention. Apa yang anak itu suka, kita beri lebih pada masa tersebut supaya fikiran kita cuba trial and error, dia akan jadi letih. So, kemungkinan bila dia tidur, dia boleh tidur lama. Nombor 1. Nombor 2, apa yang harus makan itu mesti jumpa psychiatrist, psychologist, pediatrician kerana mereka yang pakar. Tapi kita boleh letak apa-apa yang relax the child. Kita gunakan critical thinking kita. Now, critical thinking is not for the children. It's for you to enter their world. Because kalau kita cakap tentang critical thinking itu subjek yang luar biasa. Kita ada high order thinking. Kita ada intellectual integrity, intellectual empathy. So itu critical thinking yang sangat, kita cakap macam forest, bukan tree. Critical thinking is bagaimana saya sebagai seorang ibu yang tak mampu terapi mahal boleh masuk ke dunia anak saya. Use what they like. Soal alergi, selsema, gangguan penyakit lain, adakah mereka sering? No. Akal pakar, kita selalu fikir mereka sering because makanan mereka tidak begitu berkhasiat. So common sense tells us kalau makanan mereka bukan begitu berkhasiat, bagaimana kita nak pastikan? Because I know it is difficult. Kalau makanan pun, okay, beri satu contoh. Ada satu ibu bapa dia tanya saya, anak saya tak suka makan makanan kuih kerut. So apa saya cakap? Apa pinggan dia suka? Dia kata red plate. So saya kata you go there. So what she did was she put the red plate. So satu hari dia tengok red plate itu tapi makanannya lain. So dia buang. Hari kedua dia buat makanan berkhasiat, dia lapar. Hari kedua, hari ketiga, 1 minggu. Tiba-tiba dia, kerana dia suka red plate itu terus, singular gyrus bahagian brain yang attention, for that parent, she was bertuah, anak itu mula makan. So you see, in terms of food, kepakarannya is, they say remove MSG. Ada satu, dia biochemist, right? Dan dia kata kalau kita beri makanan yang organic, that means no chemicals. Kalau kita beli supermarket bukan ada apa, no artificial flavoring, dan dia beri bukti anaknya dengan mengurangkan dan keluarkan MSG telah behaviornya telah berkurangan. But everything as an ibu, if you enter their world, because ada satu ibu tak pakai apa-apa, dia just gunakan
prinsip sahaja. Anaknya non-verbal jadi verbal. Just melalui intervensi seperti mana yang Madam Ruth share. So, saya telah, okay, you can ask me any questions or saya ada seorang ibu yang akan share sekarang. Should maybe we can have Dr. Rana, we can have Adiba, if Adiba is here to share her input. What do you think? Yes, Ruth. Adiba. Yes. Boleh Right. dengar ke? Yeah. Okay. Ruth, maybe you'd like to introduce her, Ruth? Sure. Okay. Sekarang saya ada satu tetamu khas. Bila saya kata tetamu khas, bukan tetamu yang biasa, tetamu yang luar biasa. Seorang ibu kepada kanak-kanak Asperger's yang telah datang belajar dengan saya dan telah mendaki bukit, macam kita kata mendaki Gunung Kinabalu dengan beberapa kemajuan yang sungguh menakjubkan. Biar Adiba sendiri cerita her journey. Please welcome Adiba to share her journey. I will mute my mic. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Adiba. Saya ada seorang anak perempuan autism umur 9 tahun. So, dia punya background, dia lahir 2012 dan saya masa mula-mula lahir daripada lahir sampai 2 tahun semuanya normal, tapi start 2 tahun ke atas dia dah hilang eye contact dan bila kita panggil tu tak jawab. Dan after 2 years and half saya expect yang dia akan tanya soalan sebab dia bukan non-verbal, dia bercakap. So after 2 years and half saya expect dia akan tanya saya banyak soalan tapi dia tak tanya. Dan ada ciri-ciri yang itulah tak ada eye contact semua tu dan saya bawa dia pergi diagnose lah untuk assessment semua dan confirm dia autism. Dan lepas tu mula-mula memang susah lah nak terima semua tapi sebab saya dah Google dulu so saya macam okay, tapi saya dapat nasihat daripada doktor yang macam tak tahu pasal autism. So masa tu agak scary lah untuk saya bila dengar apa-apa yang dia bagi tahu. Dan lepas tu saya cari lagi info dan saya jumpa support group dekat Facebook semua. After that baru macam everything macam getting better sebab saya jumpa support group yang betul. Dan dalam tahun 2018 macam tu I meet Madam Ruth dan saya ikut kursus diploma untuk autism. Dan lepas tu baru saya faham. Sebelum tu memang hari-hari menangis, hari-hari bergaduh dengan anak dan macam mana kita actually expect anak kita kenapa tak sama macam anak orang, kenapa tak normal kan. Lepas tu bila saya ikut course dengan Madam Ruth baru saya faham, baru saya boleh nampak apa kelebihan, apa kekurangan dan saya boleh terima benda tu. Bila saya terima keadaan dia, saya terima kelebihan dan kekurangan dia, saya rasa makin tenang dan saya boleh atur kehidupan kami lebih baik. So macam masa mula-mula saya jumpa Madam Ruth, anak saya suka sangat tengok cermin. Dan bila kita jumpa Madam Ruth, dia tengah tengok cermin. Masa sebelum tu, saya tak tahu pun kalau dia tengok cermin, tengok je lah, saya tak tahu nak buat apa pun. Tapi lepas saya jumpa Madam Ruth kata, masuk dalam dunia dia. Bila dia tengok cermin, kita pun ada dalam cermin tu. So bila dia nampak kita pun ada dalam cermin tu, dia sedar yang oh ada orang lain selain dia. So that's why lepas tu, bila apa-apa yang saya nak dia cakap, bila dia tengok cermin, saya tunjuk benda tu dalam cermin. So lama-lama
macam benda tu akan develop. Kalau kita macam saya nak suruh dia cakap, masa tu saya nak dengar sangat dia cakap sayang. Dan saya cakap kat dia, bila dia tengok cermin je, saya tengok cermin. Saya duduk dalam cermin sama, saya cakap kat dia, sayang. Dan lama-lama dia akan sebut. Perkara ni dia takkan dari seminggu, 2 minggu. Tapi dia sebulan, 2 bulan lepas tu baru nampak dia punya kesan. Dan macam yang Madam Ruth katalah, terapi ni tak semestinya yang mahal, yang kita kena hantar ke sana ke sini. Macam bila saya dah belajar dengan Madam Ruth, baru saya faham, okey, kalau dia suka air, so apa yang saya boleh buat dengan air? Saya bawa dia pergi berenang, dan saya lama-lama dia, mula-mula saya fikir macam mana cikgu nak ajar dia berenang sebab dia tak fokus, tak boleh nak dengar arahan tu semua. Lama-lama rupanya bila dia berenang, dia self-taught macam mana how to swim sebab dia terlalu suka dengan air. So benda tu kita macam kena, sebagai parents kepada anak autism ni, pada saya kita betul-betul kena perhati anak kita. Kita kena faham betul-betul apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Jadi bila kita faham semua benda tu, mudahlah untuk kita menguruskan dia. Dan kita akan rasa kurang stres sebab kita faham dan kita terima. Bila kita tak terima tu yang kita stres, kita asyik fikir, kenapa tak sama macam orang lain, kenapa anak orang lain boleh buat tu ni tapi anak kita tak buat. So I think first thing memang kita kena betul-betul observe anak kita. Kita kena tahu apa dia suka, apa dia tak suka. Daripada situ baru kita boleh create environment yang sesuai untuk dia, yang akan mengurangkan tantrum, mengurangkan meltdown. So itu saya belajar daripada kelas dengan Madam Ruth lah. Kalau saya tak jumpa Madam Ruth, saya rasa still mungkin high wire lagi hidup saya sekarang. Dan kalau boleh saya tunjuk video macam sekarang ni macam mana. Jude, she wants to share her screen, Jude? Ya, boleh ya. Boleh tengok bukti lah. Bukti is very important, evidence. Okay, Adiba. Okay. Sekejap. You share dia punya video. Okay. Yes, white kitty. No, you already have. Okay, next time, okay? Come. Jom. Come. Jom. No. Please put it back. Yes. Put it back. Good girl. Okay, jom. No. No, next time. Okay, come. Next time, come. Come, jom. We find Mak Tok, come. Come, we go find Mak Tok. Come, jom. Jom. Okay, jom. Okay, kalau macam daripada video tu, dia dah boleh negotiate tau dengan kita. Dan dia tak ada, bila dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak ada tantrum. Sebab kita dah boleh macam slow talk dengan dia. Dia dah tahu benda tu dia dah ada dekat rumah. Dan dia tak perlu macam, dia dah tak perlukan lagi benda tu. So
So dia buat tu sekadar macam nak test kita, dia nak bagi ke tidak. Dan bila kita tak bagi, dia macam okey lah, tak apalah, maybe next time cuba lagi. Next time kan, kalau you mau check itu kencing manis, better you check kan dekat waktu sebelum you makan. Lebih bagus. Kalau you sudah makan memang standard naik sikit lah. Maksudnya Recently, hari sudah makan. saya ada bawa dia pergi salon untuk trim rambut dia. Ada cukup puasa sikit kan. Kalau tidak, dah naik. Ini saya kenapa ni? Jadi you pergi kat mana? Berapa you beli? 100 lebih. You dah ada dengan supplier 60. Tapi susah you mau jumpa di base kata susah sikit lah. Kasih kamu kasih. Ini hari ada tak? Ini hari kita buat lah. Minggu depan sudah pergi berak. She will come. Itu Satu jam lebih lah untuk treatment rambut semua, tapi dia boleh tunggu. Dan kalau mau order time call saja. kalau halfway pun dia macam tiba-tiba dia mengamuk nak balik, okey lah kita stop dan kita balik, tapi dia boleh tunggu sampai habis. So I think macam tu memang satu benda yang saya rasa macam sangat surprise, sebab that one is first time saya bawa dia pergi salon dan dia macam boleh ikutlah kita suruh duduk, suruh pergi wash hair, lepas tu duduk balik dan tak ada masalah. Then kalau saya boleh tunjuk lagi, dia macam recently ni dia start berminat untuk ada conversation dengan Papa, Uncle. kita. Apa yang Papa Uncle work lagi? Yellow lah. Matut, mana Matut? Matut work tak? Does Matut work? Really? We got it. Papa, Uncle work. Okay. Where is Shashi? Is Papa Uncle? Dan dia punya eye contact pun macam makin better. Really? Si Papa Uncle. Yes, Papa work, Uncle work, Mommy Wah. work. So macam memang banyak sangat progress, tapi memang bukan dalam masa yang cepat lah. Macam dia everything untuk anak autism ni dia akan ambil masa. Dia tak ada macam hari ni kita pergi kelas, oh besok anak kita okey, atau kita hantar pergi tempat terapis, dia kata oh in 6 months akan okey. No, dia takkan macam tu. Dia akan everything akan memerlukan kita punya usaha sendiri. Kita tak boleh nak harap orang lain betulkan anak kita. Thank you. Then saya ada dua lagi video, tapi yang short dia saya nak tunjuk sebab dia suka art. So saya memang sediakan bahan je dan dia akan buat semua benda sendiri. Okey, lepas tu satu lagi. Sebab saya nak tunjuk yang saya akan sediakan apa yang boleh. Okay, that one is recently lah, tapi dia still learning, tapi dia nampak dia macam seronok. So kalau macam ikut saya punya cara, saya memang kalau saya tahu apa yang dia suka, saya just sediakan bahan je. Then saya cuma contoh kalau macam dia suka air kan, okay, saya akan bawa dia berenang, saya akan bagi dia main air apa-apa yang related dengan air. Tapi kalau sampai tumpah dekat atas lantai, takut nanti dia langgar, licin, jatuh. Yang tu yang saya akan keras sikit lah kat situ untuk
tak nak melukakan atau sampai injured apa kan. So benda tu je lah yang tak boleh. Tapi benda-benda lain macam saya bagi dia kebebasan untuk buat apa yang dia nak buat, dan saya boleh nampak lah bila kita okey, dia pun akan okey, dan bila dia boleh buat luahkan apa yang dia nak buat tu, slowly dia memang akan catch up dengan kita. So I think my sharing itulah, kita kena thank faham you. anak kita. All right, thank you very much. Now I think maybe Dr. Raina would want to. Yes. Ya, terima kasih Puan Nadibah di atas sharing yang sangat very good sharing. Ya. And then saya juga nak terima kasih dengan Madam Ruth di atas dia telah memberi kita banyak informasi, dan saya rasa disebabkan kita ada kesentukan masa, saya ingin memohon maaf sekiranya ada soalan-soalan yang tidak terjawab lah, ya. Tapi kalau sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, okay, probably mereka boleh menghubungi Puan Ruth sendiri, ya, Madam Ruth sendiri. Dan macam mana tu nak hubungi dengan Madam Ruth? They can, Jude, maybe you could 016, they boleh call, can WhatsApp me, I'm fine because they are ibu bapa. So, Okay, kosong- mungkin Mr. Jude can put down the number and or email dengan di chat room, ya. Okay. Okay, Madam Ruth, what's the number again? 016 249 8169. And my email, email kalau mereka nak menghubungi. I think Jude, have you typed my email already? Jude, Wait, Jude will type it down. Lebih baik ditypekan. Sementara Jude sedang type, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya juga. I'm okay, but because of kesuntukan masa, like what Dr. Raina was sharing, maybe Dr. Raina, you want to share about your center or something, maybe closing, yeah. Okay. All right. Okay. Yes. Yeah. So, okay. In Hospital Mesra, I think one of the question yang ditanya tu kan oleh ibu bapa, apakah itu CIC? CIC itu adalah kita punya unit intervensi dan perkayaan kanak-kanak. So ini is the unit, bila kita masuk, dia berada di dalam, ditubuhkan pada 1999. Perkhidmatan yang kita bagi kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Okay. And then kita bagi perkhidmatan penilaian, mini assessment dan juga intervensi. Alright, untuk bukan saja untuk autism tapi untuk semua kanak-kanak yang dirujuk kepada dari Hospital Mesra Bukit Padang dan dirujuklah. Alright, so these are the yang tercatat di sini adalah the rawat intervensi dengan assessment yang diberilah. Okay, and then how macam mana nak dapatkan rawatan di unit ini? Ialah you can get any surat rujukan dari mana-mana klinik ataupun hospital kerajaan ataupun klinik swasta, and then or sometimes all the referral kepada unit kepada doktor. We will see whether they need further assessment. We'll refer to unit CIEC lah. Okay, so that's for my unit lah. Usually last time kita biasanya buat banyak aktiviti, before the pandemic COVID-19 tu kan, kita ada buat terapi hipoterapi, iaitu terapi yang pergi berkuda, ya, kita buat outing semua tu. Tapi disebabkan oleh COVID, all this aktiviti diberhentikan buat sementara lah sehingga keadaan lebih stabil. Alright, so back to you, Madam Ruth or Mr. Jude. I'm open to questions if they want to ask. What do you think, Jude? I leave it
time. I'm worried about Yeah, we have, I think, exceeded the time. time. Yes. Yes. I think, Madam Ruth, would you like to say something in closing before we end? Sure. Yeah. Okay. Ribuan terima kasih kerana telah duduk dengan sabar sampai walaupun kita telah ramalkan. I said predictable. Dunia autism kita kena predictable, but I was unpredictable today. Okay, so terima kasih sampai duduk sampai 12:30. Kalau ada apa-apa soalan seperti mana yang telah ditujukan oleh Mr. Jude, you can call me, you can WhatsApp me, or you can even email me your soalan. So I will be willing to help and extend any form of help, even creating lesson plan untuk membantu anak-anak. Yang paling penting is individualized intervention, because setiap anak adalah berlainan. Apa yang sesuai untuk anak A kemungkinan tidak sesuai untuk anak B. So lebih baik saya letak nokta, kalau tak saya bahaya, saya akan terus beri satu lagi ceramah. And Dr. Raina will have a headache. Thank you so much. Thank you Yeah. very much. Alright. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta kita pada hari ini sebab sanggup meluangkan masa kita pada hujung minggu ya untuk bersama dengan kita lah. Okay. Okay, terima kasih dan diingatkan lagi semua peserta dikehendaki untuk mengisi kita punya feedback form. The feedback form, lepas isi feedback form kita akan bagi e-certificate melalui email dan link untuk feedback ni hanya dibuka selama 1 jam. Lepas itu I think kita tidak terima lagi lah. Alright, so okay lah, sekian, terima kasih. Thank you everybody. Thank you Madam Ruth. Thank you Mr. Joseph. Sorry, Mr. Jude. Thank you, Dr. Raina. Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Thank you Okay, have a everyone. good weekend. I think probably we can have before I forget, can we have like a snap picture for everybody? Yes. A view of everyone, you know, as a remembrance. How to do that? Let's see whether we can get the whole lot in. Mungkin semua all the participant we can buka kamera sekejap, tunjuk muka sekejap. Thank you. Kalau yang tak bermakeup hari ni tak apalah sebab semua gambarnya kecil-kecil saja. Thank you. Okay, it's in 3 different sets. So what I'm going to do is that I'm going to use my phone and take it, and then I'll WhatsApp it to you, Dr. Raina. Okay, all right, thank you. Right, let's see. Kita telah record sesi ini, so later we will upload the sesi this video to our Hospital Mesra Bukit Padang punya apa itu Facebook, yeah, and also probably we have some YouTube channels as well lah, right? Is it already done? Okay, done. All right. Thank you, everyone. Thank you. Have a good weekend. Yes. Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you.